Okey, Assalamualaikum. Bersama saya sekali lagi Teacher Diana Suhali dalam Virtual Classroom. Pada kali ini, Teacher akan mengajar Matematik tahun 4. Okey, apa yang kita akan tengok pada hari ini? Pada video kali ini, kita akan tengok yang pertama, banding nombor. Yang kedua, kita akan tengok macam mana untuk menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun, dan juga kita akan jumpa juga macam mana untuk kita melengkapkan rangkaian nombor sama ada secara tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey. So, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran nombor dan operasi di dalam tajuk satu peluang sifar iaitu nombor bulat dan operasi asas. Okey, untuk standard kandungan ini kali ini masih lagi pada 1.1 itu nilai nombor. Manakala standard pembelajaran masih lagi pada 1.1.1 iaitu menentukan nilai nombor hingga 100,000, yang mana kali ini kita akan tengok di akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat membandingkan dua nombor. Nak bandingkan nilai dua nombor sama ada lebih kecil ataupun lebih besar. Menyusun nombor mengikut tertib susunan tertib menaik ataupun tertib menurun, dan last sekali murid juga akan dapat melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey. Okey, ini saya ambil contoh perkeratan daripada buku teks kamu, buku teks tahun 4, banding dan susun nombor. Tengok kat sini, kita ada contoh bilangan penduduk Iban di Sarawak. Okey, pada tahun 2010, dekat Lawas. Okey, kita tengok. Di Lawas ada 1,105, Lubuk Antu ada 24,712, Bintulu ada 75,141 orang penduduk Iban, dan Sibu ada 69,711. Okey, kita tengok. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Sekarang ni kita nak cari nombor yang lebih banyak antara siapa dengan siapa? Bintulu dan juga Sibu. Yang ni kita tak payah tengok lagi. Dia nak tengok dua ni je. So, teacher ada sediakan cara mudah untuk kita banding nombor, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kita boleh buat jadual nilai tempat. Okey, jadual kita masukkan nombor ke dalam jadual yang ada nilai tempat. Okey, nilai tempatnya bermula dengan apa kat belakang sekali 10, ratus, ribu dan puluh ribu. Okey. Alright. So, kita masukkan dulu. Di antara apa dengan apa? Bintulu dan Sibu. Bintulu dan Sibu. Sekarang kita masukkan dulu maklumat penduduk Iban di Bintulu, 75,141. Nak senang masuk, tak nak keliru dari segi kedudukan rumah, masuk belakang sekali. Masuk bermula dengan rumah sar. Kita tengok Bintulu. 75141. 14157. Okey. Sibu pula 69711. Okey, ni Sibu masuk kat sini. 11796. Sebabnya latihan yang sebelum ni ada murid yang tertukar. Sar kat depan. Mana boleh. Sar kecil sekali di belakang sekali. Okey. So, kat sini kita nak bandingkan yang mana lebih banyak. Banyak tu nombornya besar lah. Okey, kita tengok perbandingannya bermula daripada depan. Dekat yang depan sekali ialah rumah 10,000. Kita tengok kat sini.
antara 7 dengan 6 ni mana yang lebih besar? Yang ni, 7 lebih besar. So, automatically yang lebih banyak ialah 75,141, iaitu di mana? Penduduk Iban di Bintulu lebih banyak ataupun lebih ramai. Okey, nampak? Maksudnya sekarang ni kita dah bandingkan dua ni, dah jelas kelihatan. Antara 7 dengan 6 mana paling banyak? Mana besar? 7 lah kan. RM7 dengan RM6, mana yang kamu nak? RM7 lah kan. So automatik besar. Bintulu 7 ni lebih besar, lebih banyak. Yang mana sebabnya kita bandingkan dalam rumah yang sama. Sebab sama-sama dalam puluh ribu, kita banding je nombor. Dua tu yang mana lebih besar, yang tu lah kita pilih sebagai yang lebih banyak. Okey, jelas? Sekarang kita tengok lagi. Okey, susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Apa maksud tertib menaik? Menaik ni maksudnya kita susun macam tangga tau. Macam kita naik tangga. Macam naik tangga. Naik tangga macam ni kan. Naik tangga kan. Okey. Kita bila naik tangga maksudnya daripada rendah ke tinggi kan. Maksudnya daripada kecil ke besar. Jadi kita kena cari yang kecil, paling kecil dahulu. Lepas tu besar, 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 besar. Okey, itulah tertib menaik. Okey, kita nak mudah, masukkan dalam jadual rumah dulu. Okey, belakang sekali ialah sa, puluh, ratus, ribu dan last sekali ialah puluh ribu. Kat sini, kenapa sampai puluh ribu je teacher? Ya, sebab nombor kamu hingga 100,000. Okey, sebab nombor kamu hingga 100,000. Alright. So, kat sini kita masukkan maklumat dari lawas, lubuk antu. Ni semua-semua ni kawasan di Sarawak ya. Kamu kena tahu juga ni maklumat ni. Bintulu kat mana? Sarawak. Sibu kat mana pun Sarawak. Okey. Okey, so kita masukkan maklumat penduduk lawas dahulu, penduduk Iban di lawas. Masuk daripada belakang. Masuk mula dengan sa. Masuk sa dulu. Okey. Ni apa? 5, sifar, 1, 1. Lubuk antu pula. Okey. 2, 1, 7, 4, 2. 24,712. Saya masuk kod belakang dulu ya. Belakang daripada kecil, nilai yang kecil hingga nilai yang besar. Okey. Bintulu yang ni. Tengok belakang sekali apa? 1 kan? 1, 4, 1, 5, 7. Okey, Sibu. Okey, 1, 1, 7, 9, 6. Alright. So, sekarang ni nak naik tangga daripada rendah ke tinggi kan? Nombor yang kecil sekali. Cuba kita bandingkan dekat nilai tempat. 10,000. 3 tempat ni semua ada 10,000 kan? Satu je bermula dengan ribu. Siapa? Lawas kan? So lawas dahulu. Lawas 1105. Dan memang kecil je. 4 digit je. 4 digit memang kecil. Okey. Yang kedua. Yang tinggi sikit daripada lawas. Tinggi daripada lawas. Okey. Kita bandingkan antara lubuk antu Bintulu Sibu ni. Kita tengok nombor di tempat 10,000 ni. Yang mana yang paling kecil? 2. Betul tak? So, kita isi 2, 4, 7, 1, 2. Alright? Dan bila dah siap, kita potong. Dah siap ambil, kita potong. Okey, sekarang ni kita perbandingan antara Bintulu dan Sibu. Mana yang lebih kecil? Ambil yang kecil sebab yang last sekali di puncak tu tinggi sekali kan. Okey, mana yang lebih kecil?
10,000 dekat Bitulu ke 1,000? 1,000 lebih kecil. 69711 dan last sekali ialah 75141. Ini ialah susunan tertib menaik bilangan penduduk Iban. Boleh? Okey, mudah kan? Latihan pun kamu boleh buat macam ni lah. Alright. Seterusnya, jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Pernah main tak ni? Galah panjang. Yang mana gambar galah panjang? Ni galah panjang. Lompat tikus. Mana lompat tikus? Ni lompat tikus. Lompat getah. Bawah ni kita main lompat getah. Batu seremban. Yang ni batu seremban. Okay, kan main dengan guli ke, batu ke. Okay. Alright. Nyatakan permainan yang kurang diminati. Lompat tikus atau batu seremban. Okey. Paling kurang diminati. Permainan yang paling kurang diminati antara lompat tikus ataupun batu seremban. Okey, kita jangan tengok yang ni. Kita nak banding antara lompat tikus dan batu seremban ni. Mana kurang minat? Maksudnya kurang minat paling sikit. Okey, cuba kita bandingkan. Ni 13,719, ni 14,419. Ni 13, ni 14. Mana yang kecil? 13. So, yang paling kurang diminati ialah lompat tikus. Itu sahaja, tak payah tulis nombor dia sebab soalan dia nyatakan permainan. Kita kena bertindak ikut arahan. Dia suruh nyatakan permainan, kita nyatakan permainan. Jangan tambah-tambah soalan. Okay? Alright. Okay, next. Okay. Sekarang ni kita nak susun permainan ni mengikut tertib menurun. Sekarang kita nak susun ikut tertib menurun. Okey. So, nak mudah kita masukkan semua. Menurun ni macam mana menurun? Macam turun tangga kan? Tadi naik tangga. Okey, turun tangga daripada tinggi ke rendah. Maksudnya daripada besar ke kecil. Itu menurun. Okey, tertib menurun ya. So, macam biasa kita isikan dalam jadual rumah ni. 10, ratus, ribu dan puluh ribu. Kita masukkan galah panjang. Saya buat nama singkat ya. Lompat tikus, lompat getah, satu lagi batu seremban. Okey, masuk belakang bermula dengan sa. Masuk mula dengan sa. Okey, supaya kita tidak silap. Masuk mula dengan nilai kecil lah, bukan besar-besar terus kan. Kecil-kecil, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Masuk sikit dulu. Okey, galah panjang dulu. Belakang sekali ialah 7, 6, 3, 5, 1. Lompat tikus. 9, 1, 7, 3, 1. Lompat getah. 2, sifar, 2, 5, 1. Batu seremban. 9, 1, 4, 4, 1. Sekarang bila tertib menurun, kita nak cari yang besar dulu. Yang besar, yang paling besar dulu. Sekarang kita bandingkan ya. Tengok dekat 10,000. 10,000 semua nombor sama. So, tak boleh nak nilai lagi. Tak boleh nak bandingkan lagi. Okey, 1,000. 5, 5, 3, 4. Okey, yang ni kita tak boleh tengok dah. Lompat tinggi tu tak pejam dulu. Batu seremban pun pejam dulu. Yang kecil kan. So, 5, 5 ni sama. Kita hold dulu. So, kita bandingkan lagi antara rumah ratus galah panjang dan rumah ratus lompat getah. Mana yang besar? Galah panjang besar. So, galah panjang yang pertama tu 15,367. Dan automatically
lompat getah yang kedua, 15,202. So, kita banding pula lompat tinggi dan juga Batu Seremban. Okey. Yang mana, okey, yang 10,000 ni tak boleh bandingkan sebab nombor dia sama kan. Dekat rumah ribu ni 3 dengan 4. Mana yang besar? 3 dengan 4. Mana yang besar? 4 besar. So, Batu Seremban 14,419 dan last sekali ialah lompat tinggi. Lompat tikus, bukan lompat tinggi, 13,719. Ini ialah susunan tertib menurun. Okay, next. Okey, teacher dah bincang tadi tertib menurun. Alright. Ni kita nak lengkapkan rangkaian nombor. Kenapa? Dia ada selit kan? Okey. Ni tertib menurun yang kita susun tadi, yang permainan tradisional tadi. Apakah nombor di tengah jika 14,089 dimasukkan dalam susunan nombor di atas? Kita masukkan nombor ni dalam ni. Tapi kita kena tahu kedudukan kat mana terletaknya 14,089. Dan bila kita dah letak, kita akan tahu yang mana nombor yang berada di tengah-tengah. Jom kita masukkan dulu nombor ni ke dalam yang kita dah ni. Okey, 15,367, 15,202. Kita nak masuk 14,089 ni. Okey, boleh masuk dah? Tak boleh lagi sebab ni 14,419. Besar dia ni tertib menurun Okey, 14,419. Okey, dah boleh masuk dah 14,089. Dah boleh masuk dah kat sini. Sebab sini dah 13 kan. So, kita masuk, teacher buat merah. 14,089. Last sekali ialah 13,719. Okey. Sekarang kita tengok manakah nombor yang berada di tengah-tengah. Ni tempat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mana yang kat tengah-tengah? Balance. Sini 2, sini 2. So, kat tengah-tengah ialah 14,419. Itu sahaja jawapannya. Boleh? Okey, seterusnya. Ni kita nak lengkapkan rangkaian nombor. 4 kad nombor di bawah disusun dan tertib menaik. Okey, ni nombor ni. 40,298. 52,173. K, 59,000. So, antara nombor Ray, nombor Kim, nombor Rina, siapa yang menunjukkan nilai K yang betul? Siapa? Ray ke, Kim ke, Rina? Okey, kita cuba. Boleh tak kita masuk, ni tu tertib menaik Menaik, maksudnya nombor lebih besar, yang lebih besar daripada 52,173. Kita tengok Ray dahulu. Boleh tak Ray masuk kat sini? Ni 52,171. Sedangkan sini 52,173. Kita nak cari yang lebih besar. So, Ray tidak boleh masuk. Okey. Kim pula. Kim 54,001. Okey. Kita bandingkan nombor kat sini. 52,173. Boleh tak selepas 52,173 kita masukkan 54,001? Mana yang besar? Ni yang besar kan? So, yang Kim boleh masuk. Rina pula. Rina bagi 58,145. Boleh masuk tak? Kita banding pula kat sini. Besar ke kecil? 58,000 berbanding dengan 52,000. Ya, besar. So, kita boleh masuk. Rina boleh masuk. So, siapa yang betul? Siapa nilai K yang betul? Jadi nak siapa? Siapa maksudnya kita kena bagi nama orang. Kim dan Rina. Itu sahaja. Boleh? Siapa ni? Soalan dia siapa? Siapa bagilah nama orang. Dia bukan ditanya berapa ke tak. So, ingat bertindak mengikut arahan. Alright, next. Okey, kita masuk. Tadi dah habis. Kita masuk latihan. Latihan kamu boleh rujuk buku teks kamu.
Okey. Muka surat 8. Okey. Yang pertama, tulis nombor yang lebih kecil. Maksudnya awak salin dulu yang A ni, dua nombor ni. Yang mana yang lebih kecil? Tulislah jawapan yang lebih kecil. Boleh? Antara 6,387 atau 53,107. Mana lebih kecil? Tulis. Contohnya kat sini. Saya tak nak bagilah tahu jawapan. Okey. Boleh? Alright. Alright, next. Soalan nombor 2, bandingkan setiap set nombor mengikut lebih daripada ataupun kurang daripada. So, tengok yang A. A 24,691 dengan 31,002. So, awak jawab 24,691 tak 31,002. Yang kat sini lebih daripada ke kurang daripada? Boleh? Yang ni lebih ke kurang? Boleh? Okey. Seterusnya susun tertib menaik dan tertib menurun. Yang A ni mula-mula terus buat. Tertib menaik macam mana? Apa? Tertib menurun. Apa? Ni dua yang ni. Okey, soalan ni kena ada dua jawapan, menaik dan menurun. Yang ni pun sama, menaik dan menurun. Okey, lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah. Ni tertib menaik. A ni tertib menaik, B pun tertib menaik. So, awak letak je apa-apa nombor yang sesuai di tempat kosong tu. Yang menandakan bila menaik lebih besar kan. Yang tempat kosong ni, cari nombor yang lebih besar daripada 59,109, lebih kecil daripada 59,114. Jangan lebih pada sini lah. Ini pun sama juga. Kena cari lebih besar daripada 70,061 sebarang nombor antara 7,061 hingga 70,068. Ini pun antara 59,109 hingga 59,114. Sebarang nombor. Okey? Alright, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Selamat belajar. Bye-bye.